Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli salli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright. Okey, Assalamualaikum. Selamat kembali ke kelas pendigitan audio kita untuk minggu ni. Okey. So hari ni kita akan mula dengan kita punya lecture dulu. Okey, dan esok baru kita masuk kita punya lab. Okey. Last week kita tak ada kelas, okay, ditunda because of saya memang luar kawasan, right? Okay, so nanti saya akan kita akan discuss lah regarding kita punya replacement class, right? Okay, which date yang sesuai lah untuk kita nak replace kita punya kelas, right? Okay. So hari ni kita nak tengok satu tajuk yang a bit important in dalam kita punya pendigitalan audio ni, okay? Bukan sekadar audio saja, but most likely every single things that related to what we are learn in our courses lah, image, video and everything, okay? So kita akan tengok apakah yang kita akan go through. Okay, so what we going go through today is that kita akan tengok satu tajuk yang memang menjadi isu ataupun perbualan lah, yang recently ni yang memang agak hot lah untuk diperkatakan dalam kita punya industri. Okay, so it's about a copyright. Okay, copyright issues. Alright, okay. So benda ni kita kena take notes dan kita kena orang kata apa, always beware lah, okay, because the level of law yang telah yang telah diimplement untuk copyright dalam kita punya bidang ni dekat Malaysia by far dah naik lah, tak macam dulu, awal-awal dulu. Okay, nowadays the copyright yang memang telah ditetapkan oleh kita punya bodies of law, okay, yang di mana sekarang ni most likely every single things that been digitalized, okay. Bila saya kata every single things tu, that means almost apa benda yang diperbuat dalam bentuk digital, okay, most likely semua dah di-copyrightkan. Kalau awal-awal dulu kuranglah sikit berkaitan dengan isu copyright ni, sebab kita pun tak ada nak enforce the law tu macam mana. Tapi now whenever kita dah mempunyai internet yang laju dan kita punya boundaries between kita dan another country pun dah taklah orang kata apa, dah tidaklah sesusah yang dulu. Okay, nowadays dia orang kena perketatkan lah. Kejap lagi kita akan tengok what part dalam kita punya pendigitalan audio ni yang memang menjadi isu paling utama lah untuk kita punya copyright ni. Alright, okay. Okay, I'm not sure benda ni boleh ke tak. Oh, tak ada. Alright, okay. Supposedly ada satu video. Sekejap saya cuba tengok. Kot-kot adalah video tu lagi. Have you ever forgotten the base plate of your tripod? Sekejap.拿出来，拿稳稳啊！拿稳稳啊！哎，不要贴那个手机。很喜欢。刚刚摔一下是有 K 妹嘛？这个算 K 妹。Okay, saya share ni sekejap tengok, you guys boleh tengok ke tak tengok? Nampak agak skrin? Nampak. Nampak Right, okay. So kita nak tengok isu copyright ni, iaitu the most common likely nowadays ramai orang menggunakan software cetak rompak. Okay, dalam bidang kita sendiri ni pun kebanyakan student-student banyak menggunakan perisian cetak rompak, dan macam mana
implikasi dia dan juga reflection dia in terms of dalam kita punya agama sendiri. Macam mana kita nak counter benda tu? Adakah dibenarkan ataupun ada alasan di sebaliknya ataupun memang haram seharam-haramnya? Okey, kita nak tengok daripada impact orang kata apa bidang agama kita. Alright, okey, sekejap saya play out. Kita buat kerja di Opek gunakan aplikasi rokok seperti Microsoft Word dan sebagainya. Baik. Dia kalau kita beli yang original dan beli yang rompok. Yang rompok ini kalau dia merugikan orang Islam tak boleh. Nampak? Begitu juga dengan kafe Zimmi tak boleh. Tapi kalau kafe Harbi boleh. Maksudnya mereka ini tidak ada kehormatan. Tapi kalau kafir Zimmi ini orang kafir yang duduk di negara Islam dan mereka ini hormat pada orang Islam. Nampak? Jadi kita kena jaga persaudaraan, muamalah kita dengan orang kafir ini, kena tunai janji, kena bayar hutang dan sebagainya. Tak boleh kita aniaya dan sebagainya. Tapi kalau yang jahat, itu lain. Nah, lepas itulah biasanya kalau jabatan-jabatan ni mereka akan beli yang original. Original pula tak ada masalah. Nah, ni kadang tengah-tengah buat kerja pakai Photoshop. Nampak tak? Mappingnya dia minta password balik awal gitu. Nah, dah kan kerja nak kena siap malam ni, bos tak siap aku bunuh masuk. Nah, okey gitu. Nah, bos bagi duit itu 2,000 beli yang original, aku beli hak 8 hari. Nah. Alright. So itu adalah sedikit huraian daripada apa ni? Ustaz Azhar Idrus lah. Alright, okay. Yang di mana sebenarnya kalau di-mention dekat situ lah. Alright, okay. Dalam kita punya software ni. Alright, okay. So sebelum kita continue, berapa ramai kat sini yang pakai original software dekat dia punya laptop? Siapa sini yang software dalam laptop dia semua original? Tak ada satu cetak rompak pun, semua original. Ada tak? Angkat tangan. Ada tak ada? Jadi semua awak pakai ni adalah cetak rompak lah. Ke macam mana? Campur je, campur. Campur. Right. Okay. Alright. Okay. So ini adalah dia punya feedback daripada in terms of kita punya orang kata apa, daripada sisi agama lah. Right. If like say kita gunakan software, ada dua lah. Selalunya software ni dia akan datang dengan software cetak rompak dia dah lama sebenarnya. Daripada zaman-zaman saya dulu memang dah ada cetak rompak. Okay. So software ni ada dua, satu cetak rompak, satu adalah original. Kalau macam for example kalau Photoshop maybe you guys kena bayar dalam 700, 800, okey, untuk software. Tapi kalau cetak rompak mungkin berkemungkinan RM10, RM15 untuk you guys belilah. Alright, okey. So apa implikasi dia? Okey, implikasi dia jikalau kita membeli software cetak rompak, okey, ataupun kita download software cetak rompak ataupun kita download software for free, okey. So kita orang kata apa, dalam Islam kata sebenarnya ada certain software, bukan semua, ada certain software ni adalah sebenarnya dihasilkan oleh orang yang bukan Islam, okey, yang mana dia orang menggunakan software ni adalah untuk menjatuhkan Islam dan sebagainya. So kita sebagai umat Islam, kita boleh menggunakan software tu jikalau kita tidak berkemampuan. Maksud tidak berkemampuan tu maksudnya memang betul-betul tak mampu langsung, okey. Memang tak ada duit dan langsung dan sebagainya, kita dibenarkan, bukan dibenarlah, maksudnya boleh untuk menggunakan software yang bukan original, maksud kita download, tapi dengan tujuan, okey, dengan tujuan untuk membangkit ataupun memajukan semula ummah ataupun umat Islam. Itu yang jalan yang sebenarnya lah, okey. So salah satu caranya ni macam for example awak lah. So sekarang ni awak berada dalam proses berjihad,
okey, awak belajar, datang ke USAS belajar, tak kisahlah bukan USAS ke dan mana-mana universiti pun, jikalau dalam proses belajar tu awak berjihad, okey. So bila berjihad tu, software yang kita guna tu jikalau kita tidak mampu untuk beli original, dan kita boleh cari alternatif lain, okey, untuk memajukan diri kita dan juga umat-umat Islam. Okey, tetapi okey di sana, tetapi jikalau selepas awak download ataupun beli yang bukan original dan awak gunakan software tu untuk ke arah yang tidak baik, seperti macam for example you buat poster yang menjatuhkan umat Islam, you buat poster cuba memporak-perandakan orang-orang kampung, you buat poster yang memang dilarang oleh agama kita sendiri, okey, ataupun you buat poster yang di mana poster you tu di print di merata dunia dengan bertujuan untuk menggeledakkan sentimen-sentimen keagamaan di seluruh dunia. Benda-benda tu memang diharamkan 100% untuk every single cent yang you dapat daripada kerja you. Katalah macam for example you buat t-shirt, okey, t-shirt yang untuk orang buat t-shirt untuk Palestin, okey, free Palestin, tak, you buat t-shirt untuk yang unfree Palestin. You lawan sana lawan sini, dia kata tak apa, aku design je, aku tak buat apa-apa pun. So every single cent you dapat daripada penjualan poster you, okey, bayangkanlah you buat satu poster, orang kata bang buat satu poster, buat satu design baju, you buat design baju, orang tu bayar for example RM200. RM200 yang dapat tu adalah tidak berkat, dan every single each baju yang orang pakai tu, dosa tu akan jatuh pada kita balik. Okey, jatuh. Kenapa? Kita membantu untuk mempromosikan benda tu. That's why kadang-kadang penggunaan software ni dan juga apa yang kita buat ni sebenarnya memberi impact bukan sekadar ketika tu, tapi sebenarnya untuk long term. Sangat-sangat bahaya. That's why kalau apabila kita nak buat tu, kita kena tengok 100% apa yang kita buat. Even though tidak juga dia menghalalkan cara. Jika kata okey, kalau macam tu saya beli software original, saya bolehlah buat poster-poster yang anti Islam ke, ataupun tidak berpuas hati dengan parti ni ke parti tu ke, ataupun saya cuba nak menjatuhkan sama dia ke, tak. Tidak bermakna jikalau awak beli original itu menghalalkan cara, tak. Cara kita tu memang betul, membeli original tu dah betul sebenarnya. Tapi jikalau kita buat salah, sebenarnya benda tu akan efek secara keseluruhan dia. Okay. That's why sebenarnya kita nak membantu macam awak, for example awak dalam proses pembelajaran, so berkemungkinan awak tidak berkemampuan untuk mendapatkan software sehingga RM700, RM800. Itu baru satu software. Jikalau awak dapat complete Adobe suite, okay, yang ada Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere dan sebagainya untuk kemudahan awak pembelajaran, so akan melambatkan proses awak dan juga akan menyusahkan awak. Jadi kita mempermudahkan, you guys bolehlah menggunakan software itu untuk pembelajaran semata-mata. Okay, bukan untuk aku lepas ni boleh buat job lah, aku lepas ni boleh buat ni lah, aku boleh buat tu dan sebagainya. Okay, so tidak digalakkan lah. Okay, sebab apa? Sebenarnya untuk pembelajaran insya-Allah tak ada isu, tapi whenever bila you guys dah naik sampai satu level atas di mana you guys start mula bekerja, dekat situ you kena berhati-hati, sebab berkemungkinan jikalau kita tidak menggunakan software yang original, okey, ataupun cetak rompak lah, isu copyright dan sebagainya, okey, so kita boleh didakwa di bawah akta multimedia dan komunikasi, okey, di bawah satu akta multimedia dan komunikasi menggunakan software cetak rompak sebagai ada, saya lupa nama akta dia, tapi memang jadi saya akan tunjuk akta dia. Okey, right, okey. Dulu akta ni memang tak ada. Dulu akta kita di bawah Kementerian Perdagangan, tapi setelah digubal-gubal pada tahun 2002 dan dia dah renew balik, sekarang kita dah masuk di bawah akta multimedia dan komunikasi. So that's why bila dah ada akta multimedia dan komunikasi ni, every single each things that related to yang kita belajar, kita punya grafik, kita punya design, kita punya fotografi, kita punya audio, kita punya video, every single things yang ada dalam multimedia element semua telah di copyrightkan, telah dah ada law yang telah diketatkan oleh kerajaan Malaysia supaya menjaga keseluruhan
apa yang ada konten dan sebagainya. Alright, okay. Orang sekarang ni duk sebut konten. Nak kena buat konten, nak tu. Even though konten tu sendiri adalah kita punya own copyright. Okay, that's why kita kena tahu apa yang kita boleh cover dan apa yang kita tak boleh cover, apa yang kita boleh claim dan apa yang kita tak boleh claim. Benda-benda ni yang kita nak tengok dalam kita punya tajuk hari ni. Dan one of yang benda kita boleh claim adalah kita punya penghasilan audio yang awak buat dekat awak punya BandLab tu. Okay. So that's why kadang-kadang bila kita macam itu, saya ada mention apabila kita upload sound kita dekat YouTube, tiba-tiba alright, okay. Kita continue sikit. Alright, okay. So ini adalah Keratan Akhbar, okay, yang ditunjuklah oleh Kerajaan Malaysia, okay, pada zaman dulu tak adalah dulu waktu ketika di mana kita menggunakan CD sebagai a part of kita punya medium storing system lah, okay. So dekat sini tulis tu perisian tiruan 220,000 nilai telah dilepas di Sabah. Okay, kenapa dekat Sabah? Sebab sistem dia adalah dia ada kawasan untuk masuk. Okey, CD tu adalah dalam bentuk physical. Okey, dulu kita install pakai CD ataupun DVD. Okey, so CD tu adalah dalam bentuk physical. So physical maksudnya kita boleh pegang. Bila kita boleh pegang, dia ada size dan dia ada quantity. So dia tak boleh transfer pakai Bluetooth ke, Wi-Fi ke, internet ke, memang tak boleh. Dia kena ada physical. So dekat Malaysia ni benda-benda yang fizikal kalau daripada luar masuk, dia akan either go through Penang dulu, sebab Penang ada kita punya pelabuhan. Dia akan go through Kelang kalau kat tengah-tengah, ataupun dia akan masuk Sabah melalui pelabuhan dekat Sabah lah. So 3 tempat ni the most common mana-mana software ni akan masuk. Okay. So apa yang dia buat adalah, because of the software tu memang daripada luar negara. Okay, dan dulu in terms of security dekat luar negara tu tak berapa kuat macam sekarang ni. Okay, so diorang ada software, diorang ambil mesin, diorang copy, dia jual. So macam for example, you beli CD Windows original ataupun you beli Photoshop original, you bayar 100, okay, 100 kata for example RM100, you copy, you buat 1000 kopi. Adalah mesin dia, you buat 1000 kopi. So bila you buat 1000 kopi, satu CD you jual RM10. Okay, kalau 1000 kopi you dapat berapa? Siapa boleh calculate? Satu CD RM10. Kalau you ada 1000 kopi, berapa? RM10,000. RM10,000. Okay, RM10,000. You punya modal pendahuluan you hanya RM100. Okay, dengan RM100 you boleh generate untung RM10,000. So siapa tak nak untung pada ketika tu? Semua orang nak untung. Jadi orang pergi beli original satu dan dia copy buat 1000 kopi, jual. Alright, okay. So dah masa itulah didistribute lah dekat Malaysia ni. Dan pada masa ketika tu internet dekat Malaysia ni tidaklah seberapa mesra sekarang ni lah. Okay, kalau awak rasa internet awak tu rasa macam tak mesra, yang dulu lagilah bertambah-tambahlah tak mesranya. Okay, siap kena cucuk, tukar wayar, masuk ni tunggu orang buat phone call baru boleh. So ada banyaklah dia punya proses dia. Okay, so because of last time kita punya untuk install software ni kita kena memerlukan CD. So jadi kita orang kena adalah CD tu. CD adalah orang kata apa, medium untuk kita dapatkan kita punya software. So dekat sinilah di mana dia bagi tahu kat sini yang kita punya CD cetak rompak tu telah dirampas lah dan dijumpa di Sabah. Alright, okay. Dan pada ketika yang sama juga, kalau tengok pada Keratan Akhbar ni, dia bagi tahu apa tu, haram beli CD cetak rompak. Okay, ini yang dia diletakkan di fatwa Indonesia lah. Okay, so KPDNKK KPDN Kementerian Perdagangan dan Negeri, betul Kementerian Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Okay, alright. So apa dia bagi tahu adalah di mana haram untuk membeli CD cetak rompak. Okay, dulu kita ada satu fenomena yang di mana every single each movie yang keluar always akan ada CD cetak rompak yang keluar. Adalah orang yang akan pergi dekat panggung wayang, akan bawa camcorder, akan rekod panggung wayang punya tu dan dia akan burnkan dalam CD. Dan CD tu akan dijual. So kalau tengok kos dia, pergi tengok wayang, baru dulu satu wayang dalam paling-paling mahal RM9.
Okey, tengok movie dulu dekat TGV tau. Tengok kat TGV paling mahal RM9. Okey, paling murah RM7. Sekarang ni tak silap saya paling murah RM14. Betul? Siapa last pergi tengok wayang? Siapa last pergi tengok wayang? Ada yang siapa last yang pergi tengok wayang? Ada tak? Berapa harga tiket sekarang Ada tak yang pergi tengok wayang baru-baru ni? Ikut tempat rasa. Ikut tempat maksudnya? Dia kan macam banyak, macam ada TGV, MBO apa semua tu. Okey, kalau TGV berapa? Saya pun lupa. 18 ke? 18. Oh, 18 tu. Saya ingatkan 14. Okey, katalah paling murah 18 lah. Okey. So apa yang orang buat adalah 12. Okey, semua kata 12. Alright, okey. Apa yang orang buat adalah dia menggunakan bajet 18 atau 12 tu, dia orang bawa camcorder, dia pergi rekod dalam movie. Lepas tu besok 2-3 hari tu terus keluar dekat kedai cetak rompak, dan satu CD RM5. So satu CD RM5, katalah for example awak dapat jual 10 CD. Kalau satu CD RM5, awak jual 10 CD, awak dapat RM50. RM50 tolak balik dengan RM18 tu, awak dah untung separuh daripada itu. Itu kalau awak jual 10 CD. Kalau awak jual 20, 30 CD, itu belum hantar kita tempat lain. Okey. So that's why diorang dulu mengharamkan CD cetak rompak. Tapi kedai-kedai cetak rompak ni memang terbuka sangatlah. Okey. So dekat mana-mana pergi juga saya akan nampak kedai CD jualkan filem-filem yang latest yang ada. Okey. Dan selalunya kalau macam CD cetak rompak ni, kalau macam filem-filem yang latest ni yang keluar kat TV ni, normally dia akan ambil masa dalam sebulan 2 bulan baru sampai Malaysia. Sebab dia nak cetak rompak kat sana dulu, nak burn dan sebagainya, baru sampai dekat kita punya kedai. Alright, okay. So dulu, okay. So apa reflection dia CD cetak rompak dan juga perisian cetak rompak ni? Siapa boleh bagi orang kata apa conclusion ataupun reflection dia? Apa kaitan dia CD cetak rompak dan juga perisian tiruan ni dengan copyright issue? Masalah kita panggil copyright ni dalam bahasa Melayu apa copyright alah apa wording dia tadi? Hak cipta, betul. Yes, betul. Sorry. Thank you. Hak cipta. Apa implikasi dia cetak rompak dan juga perisian software tu dengan kita punya tajuk hak cipta ni? Siapa tahu? Ada siapa-siapa nak try? Come on guys. Apa you guys rasa dia punya reflection dia? Ada orang nak share reflection yang you guys boleh kaitkan antara cetak rompak dan juga kita punya cetak rompak, perisian cetak rompak, dan juga dengan kita punya apa tadi? Kita punya copyright tadi, hak cipta tu. Ada orang boleh share? Tak ada. Alright. Okay. Apa reflection dia? Okay. Whenever kita tengok, CD cetak rompak, kita okeylah CD cetak rompak, software cetak rompak, okey software cetak rompak, okey dan sebagainya. Okey, maybe sekarang you tak nampak tau. Okey, maybe tak nampak. Okey. Sekarang ni saya nak tanya ni saya nak bagi example yang paling dekat dengan awak. Okey. Berapa ramai yang dekat sini yang ada tengok Running Man secara online? Angkat tangan. You pergi dekat mana-mana site ke, atau you guys download dekat mana-mana site ke Running Man ataupun cerita-cerita drama-drama Korea. Okey, sila angkat tangan. 1 2 3 4 5 6 7 lagi 7 orang. Okey. Yang lain apa? Tengok ni. Tengok TV Korea je. Dekat rumah awak ada TV Korea ke macam mana?
Ke memang ada saluran Korean yang boleh tengok Running Man? Anis Safia macam mana Anis Safia? Tak tengok Korea sih. Awak tengok apa? Tengok Melayu. Okey, katalah movie. Okey. Thank you Anis Safia. Okey, movie. Siapa yang movie di sini dia tak sempat tengok wayang, dia tengok dekat mana-mana site dekat internet tu. Angkat tangan ataupun dia download. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Alright, okay, thank you. Alright, okay. Alright. Saya nak tanyalah, berapa ramai yang di antara awak ni yang apabila awak tengok Running Man secara online ataupun awak download movie secara online ataupun awak tengok movie secara online ataupun awak download Running Man tu sampai beratus-ratus secara online, awak rasa yang sebenarnya perbuatan awak tu adalah salah dan awak rasa berdosa? Angkat tangan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, right, 8. Okay. Alright, okay. Kenapa nak rasa berdosa? Saya nak tanya. Khalif Hasif, kenapa nak rasa berdosa? Sebab apa, pihak yang keluarkan konten tu macam contoh dia apa, movie blockbuster yang latest lah, cerita Spider-Man No Way Home ke, diorang boleh dia keluarkan Blu-ray kan. Dan sebab Blu-ray ni dia konten legal lah, yang sah, boleh kita tengok. Tapi masalah dia macam orang yang suka layan movie English ni, diorang tak semua mampu yang beli yang Blu-ray punya. Okay. So nak tak nak terpaksa lah cari dekat website yang bukan jual, yang upload konten secara tak sah. Sebab itu je cara dia nak tengok movie. Kalau yang tak sempat tengok movie lah dekat panggung. Okey, so apa yang awak cuba sampaikan adalah orang-orang, kebanyakan, bukan semua, kebanyakan orang yang download movie ni adalah orang yang tidak mencukupi masa ataupun terlepas masa untuk tengok movie tu secara sah di panggung wayang ataupun dikeluarkan di TV, betul? Betul Khalid? Ke statement awak ada nak ubah sikit? Lebih kurang macam tu rasa. Lebih kurang, alright. Okay, good. Iman Janati. Ada yang tak sempat tengok. Ada yang tak sempat tengok, alright. Okay, Iman Janati, kenapa awak rasa bersalah? Sebab macam yang tadi kata tadi lah, macam tengok tempat yang tak betul. Tengok tempat tak betul? Betul lah, awak tengok kat laptop kan? Tak lah, macam website dia lah. Okay, alright. Sepatutnya kalau macam for example Running Man dia tak ada keluar kat Malaysia. Macam mana tu? Selalunya cerita-cerita Korea ni jarang keluar kat Malaysia. Dia kena ada, orang kata apa, kena tengok TV Korea. Tapi awak ada site-site yang mengupload cerita-cerita Korea ni dan you guys tengok. Macam mana Tak pasti. Tak tahu. Alright, okay, Aida. Ya. Kenapa rasa berdosa? Rasa bersalah mendownload ataupun menonton filem-filem ataupun drama yang awak download tadi tu? Sebab kita tak tahu benda tu sah ke tak daripada macam tu cerita rompak yang orang post ke ataupun memang daripada sana yang post macam tu. So kadang adalah rasa bersalah macam yalah, orang lain tengok bayar, kita tengok free macam tu. Itu
registered. Right. Okay, good. Alright. Alright. Okay. Ada few of you guys punya kawan-kawan memberi pendapat seperti yang itulah. Okay. Ada site yang di mana memang dah di-upload ataupun tadi ada kawan nak bagi tahu juga kata apa tidak mencukupi masa dan sebagainya. Okay. Alright. Okay. Apabila kita dia punya reflection apabila kita melihat drama, movie, you guys download software ataupun you guys beli software dekat Shopee bernilai RM5 yang memang tak logik, lepas tu kena scam lepas 2-3 minggu. Ada yang kena scam tak? Yang beli software ni saya nak tanya. Ada tak? Dia tengok kat Shopee, oh software Photoshop RM5. Dia pun beli. Install lepas 3 minggu kena scam. Maksudnya tiba-tiba software tu tak boleh pakai. Ada tak? Ada siapa pun pernah try kat sini? Ada? Ke memang sini semua beli original? Clip Studio crack. Clip Studio crack. Ke sini semua beli original? Masa tak main, kita orang tak main rasa crack ni. Semua kita orang beli original. Ada? Tak ada yang pernah beli kat Shopee Ada. Oh ada. Beli Adobe sir. Beli Adobe. Sampai sekarang boleh guna? Boleh. Alhamdulillah. Tak, saya download crack je sir. Okey, ada orang download crack je. Adobe All-in-One. Okey, alright. Okey. So, dia implikasi okey, dia punya reflection dia. Okey, whenever kita download movie, software or any drama yang kita tengok and that not allowed to come over to kita punya country secara real alright, okay. Melainkan kalau awak tengok benda tu secara stream tu secara sah lah, okay. Sebenarnya dia ada reason dia kenapa benda tu tidak di display dekat kita punya country, especially dekat Malaysia ni. Okay, like for example, kalau software memang confirm crack, kenapa kita not capable ataupun kita not able to pay that much of money to get the software untuk kita guna. That's why kita think that okay, memanglah aku beli yang murah pun tak apalah, ataupun aku download yang crack bolehlah, janji boleh pakai dan sebagainya. Dia ada pro and cons. Whenever kita use a crack punya version, I think if I'm not mistake, there was a time that you cannot update you punya software. Like for example, you download yang Adobe 2021 punya, okay. So then suddenly the 2022 punya keluar, you tak boleh update. Okay, so dia akan stuck dekat 2021. Dan for those yang beli original, you akan always update. Okay, that means the new features tu you guys akan dapat. But for those who are yang ambil crack, okay, then you guys tak boleh update. Okay. Ada juga yang beli software melalui Shopee. Okay, you guys beli software melalui Shopee, you beli dengan harga RM5, ada yang RM18. Tengok, depends pada software. Dia akan bagi you a link to download dan dia akan bagi you a crack, some sort like a password untuk you guys install. You punya own password lah. Okay. After a few weeks, maybe if you lucky enough, you maybe can get for 1 year ke dan sebagainya. Okay. So you guys boleh guna, and then after that suddenly you guys kena register. Sedangkan you dah kata saya dah beli untuk register, dan dia tak guna the real punya path lah untuk register software tu. Okay. Dan same goes to movie, same goes to you guys punya drama dan sebagainya. Alright, you guys kena ingat setiap satu benda yang diorang buat tu adalah gaji orang yang menghasilkan benda tu. Okay. Kenapa kita tak terasa bersalah ketika kita download? Okay. Kenapa kita tak rasa bersalah ketika kita tengah tengok movie atau drama tu? Kenapa kita tak rasa apa-apa? Macam okay, oh it's just a drama. Sebab kita tak nampak siapakah orang di sebalik yang menghasilkan produk tu sendiri. Alright, okay. Macam for example, kalau saya sebut pasal software, pernah tengok tak macam mana orang buat software? Siapa pernah tengok macam mana orang develop software? How big is the studio yang diorang gunakan untuk complete one single software? How much time they spend for each particular person untuk buat that particular things untuk software? Pernah tengok tak, saya nak tanya?
Ada tak kat sini kau ada pernah pergi dokumentari ke, pernah pergi kat apa tu internet ke, pernah tengok? Oh ada, oh saya pernah tengok sir. Ataupun memang tak pernah tahu? Ada orang pernah tengok tak? Tak pernah tengok Tak pernah tengok kan? Right, okay. So untuk menghasilkan satu software tu, dia Tak pernah sir. alright, okay, dia depends. Kalau perasan every single each time you guys buka Adobe, tak kisahlah Adobe Photoshop ke Adobe Illustrator, you guys will dapat ada satu pop-up je. Dekat pop-up tu tiba-tiba you nampak ada tulisan banyak-banyak, tulisan banyak. Itu adalah list nama orang yang menghasilkan software tu. If you look through and then you perasan, you guys akan jumpa orang Malaysia dekat dalam software tu. Untuk Adobe, cuba cari, you guys akan jumpa. There was a lot of numbers of people yang involved dalam penghasilan software. Kita nampak, alah benda ni senang je, klik. Yes, memang senang selepas digunakan, sebab orang ramai tu pecah kepala diorang untuk make sure kita sebagai end user, kita akan dapat the best of all other software kita nak guna. Macam for example, you are using Windows, you are using Android, you are using iOS. Kenapa ramai orang kata, oh ni senang? Yes, senang because the software developer sendiri tu dah buat untuk you senang. Dia orang dah pecahkan kepala dia, dan you simply ambil benda tu for free. Sedangkan dia ada numbers of things yang dia nak kena bayar. Okay, so setiap every single each things yang dia orang buat dalam software tu adalah sebenarnya bernilai, ada nilai. Bila kita buat software, kita tengok klik button ni ada orang yang buat, interface ni ada orang design, nak minimize, nak maximize ni ada. Okay, setiap satu place yang awak tengok dalam software tu memang ada orang yang design. Okay, sama juga goes to kita punya drama, dan same goes to kita punya filem, industri filem. Dekat industri filem kita kata, oh tak apalah, nampak aku tak boleh tengok Spider-Man, aku tak boleh tengok apa lagi, apa cerita yang baru keluar ni, Black Widow, aku tak boleh tengok cerita ni. Okey, tak apa, aku download lah. Alah, RM8 tiket, tak apa lah. You guys akan cakap macam tu. Yes. Kalau kata, alah, aku bukan merugikan orang Malaysia. Yang buat apa orang putih lah, tak ada orang lah. You akan cakap macam tu. Yes. You are saying like that because you are not involving in that particular movie, in that particular scene. Okay. Kalau macam for example, I'm not saying benda tu akan ada ke tak ada, tapi benda ni memang ada. Okay. The first Transformers, there was no Malaysian involved. But I think kalau tak silap saya, Transformers yang keempat ke Transformers yang kelima, dekat dalam Transformers tu, robot-robot tu adalah dibuat oleh orang Malaysia, dan orang Melayu yang buat robot tu. Okay. Even though dalam cerita filem The Life of Pi, kalau you guys pernah dengar filem tu, The Life of Pi, ada cerita pasal seorang budak dekat atas bot dengan harimau, seekor harimau. You guys boleh tengok. Filem tu memenangi banyak anugerah. Okay, untuk tak silap saya Grammy ke Oscar. Okay, the best special effects, the best ada tiga award dia menang. Dan filem tu dihasilkan dan dibuat dengan combination kita punya satu studio dekat Malaysia. Studio tu dekat Johor, nama dia Pinewood Studio dekat Malaysia. So dia ada 3 studio dekat dunia ni, satu studio kat US, satu studio kat Malaysia, satu lagi studio kat Thailand, tak salah saya. Tiga studio ni gabung menghasilkan filem ni, dan filem tu dihasilkan oleh orang Malaysia. Memang ada orang Malaysia, dan saya jumpa orang Malaysia yang buat filem tu, yang buat harimau tu, yang 3D kan harimau tu, dan dia adalah orang Melayu. So you bayangkan filem-filem macam ni you ambil, kita tak tahu siapa di sebalik tu, dan dia akan mengalami kerugian. Sedangkan kata macam for example, every single time benda tu hit dekat dalam market, hit dekat dalam panggung wayang, maybe for example producer dia berkata, okay, kita boleh hit 1.5 million, kita boleh hit 7 million. So maybe every single each millions ataupun cents yang diorang dapat daripada tu, dia akan return back to that particular person yang buat tu. Now dia boleh hit sampai 7 million because of kita user ni yang tengok benda tu secara online, download benda secara online, tidak pergi tengok wayang, tidak bayar sesen pun. Okay, menyebabkan dia kerugian. Okay, cuba kita bayangkan ni kita ambil perumpamaan. Bayangkan awak semua awak ni yang belajar audio dengan saya ni, awak dapat satu projek untuk buat sound, untuk filem terbaru dekat Malaysia ni. Katalah for example, okay, satu filem yang dikeluarkan oleh Astro Shaw
yang akan keluar gabungan Zul Arifin apa segala macam ni lah. So dia minta kita, dia kata okey, saya nak satu team ni semua, satu kelas ni kita kena buat sound apa kita kena buat, kita kena buat music background untuk opening dengan closing. Okey, pump dia bagi tahu ke clear. Alright, settle, tak ada masalah. Okey, you pun seronok buat semua kan. Okey. Bila scene ni dengar you punya music ni keluar, bila scene ni dengar si siapa ni Aiman punya music keluar, bila scene ni dengar si Mio Faiz punya music keluar, so you rasa seronok, you rasa bangga sebab apa kerja you akan keluar dekat panggung wayang dan semua orang tengok. Betul? Terasa bangga tak apabila kita punya kerja sendiri orang boleh tengok kat panggung wayang, orang tengok filem kita, orang tengok kerja kita? Bangga ke tak bangga? Bangga Semua bangga? Yes, betul. Bangga. Kita rasa seronok. Sanggup balik jumpa dengan parents. Mak, inilah filem yang abang buat. Mak, ini filem kakak buat. Yang itu, yang ni. Inilah yang apa tu, gaji yang kakak dapat sini. Sekali bos you cakap, alright. Okay, now kita nak cuba hit filem ni. Kalau filem ni boleh hit, for example, 8 million, 8 juta penonton, kita akan bagi you bonus. Semua orang akan dapat bonus. Itu dia punya target. Alright. So you mesti nak pursue. Firstly, you nak pursue member-member you untuk tengok filem tu dekat panggung wayang. Takkan you nak suruh tengok, kau tengok filem aku online. Kenapa online tak mendatangkan apa-apa keuntungan? So you nak tengok panggung wayang. Sekali you jumpa dengan kawan you, kawan rapat ni, kawan you jumpa. Weh, kau tengok tak filem ni? Aku buat ni. Kawan rapat dia ni. Lepas tu kawan kata, aku dah tengok filem kau. Cakap, aku tengok, seronok. Aku masa itu busy sikit, tapi aku sempat lah, aku download, aku tengok dekat aku punya laptop. Apa you rasa time tu? Ketika kawan you cakap, dia tak sempat tengok, dia kata, tapi sempat lah aku download, aku tengok kat laptop. Apa you rasa time tu? Saya nak tanya, kerja you yang you mengharapkan orang tengok panggung wayang, tapi bila kawan-kawan sekeliling you, dia kata, ya aku tak sempat tengok, tapi aku sempat lah, aku download, aku tengok kat laptop. Okey lah, kau punya sound tu okey, cantik lah kan. Apa you rasa time tu? Apa you rasa? Itu baru sound hampa. Ada orang kata hampa, ada orang kata sedih, ada orang kata kecewa. You bayang itu baru sound. Terkilan, tak fair. You bayangkan itu baru sound. Kita belajar sound. Bayangkan nanti you akan ambil subjek yang you guys kena shoot filem, you ambil subjek yang you guys kena buat grafik, you ambil subjek yang you guys kena buat database. Bayangkan kalau you buat poster, untuk satu-satu filem, you buat poster untuk satu-satu event, tiba-tiba poster you tu dikonvertkan menjadi baju, you buat design baju dan sebagainya. Tiba-tiba keluar baju tu, dikeluarkan oleh Adidas produce, tiba-tiba you nampak dekat pasar malam jual RM19.90, dekat Adidas jual RM150.90. Bila tanya, kau beli tak baju yang aku design Adidas tu? Aku beli semalam, aku pergi Gebang Malam. Apa you rasa time tu? You punya design ni orang beli kat Gebang Malam. Gebang Malam murah, aku beli Nike original mahal lah, RM150 kan. You bayangkan, apa you rasa time tu? You pernah buat ni, you buat design, you buat filem, you kerja siang malam pergi shoot filem. You buat ni shot ni, ni berletih bersengkang mata. Tiba-tiba datang kawan kata, aku dah tengok filem kau. Aku tengok hari tu dekat website mana ni ada website ni, download movie aku tengok kan. Apa awak rasa time tu? You mengharapkan kawan baik you mengharapkan kawan sekeliling you untuk support you punya work. Okay? Tapi kawan-kawan you tengok you secara online, secara download. Okey, ada orang kata sakit hati, kenapa? Aku mengharapkan kawan-kawan aku, tapi korang tak appreciate kerja aku, korang tak tengok, aku kecewa dan sebagainya. Okey, itu kalau kita buat, kita akan rasa sakit, kita akan rasa kecewa. Tetapi because of kita download filem tu, yang awak tengok Korean tu, bukan kawan awak yang buat, that's why kita tak rasa apa-apa. Alah, Korean, ada apa hal kan? A movie ala Spiderman, aku tak kenal pun diri siapa. Jurassic Park, aku tak kenal pun dia ni siapa. Transformers, aku tak kenal. Alah Michael Bay, aku tak kenal pun dia ni siapa. Jangan katakan Michael Bay, kita tengok Police Evo pun, Police Evo, aku kenal pelakon dia punya pekerja-pekerja dia aku tak kenal. Yes. Benda-benda macam tu. Kita tak terasa sebab kita tak nampak hasil usaha kerja diorang. Kita tak terasa sebab kita tak nampak macam mana diorang ceritakan diorang buat diorang punya usaha. Kita tak tahu dan kita download software ni sebab kita tak tahu siapa kat dalam tu.
Bayangkanlah katalah for example you menggunakan software. Inilah saya tak jumpa lagi lah. Maybe bukan harap-harap bukan kawan saya lah. Kokol lah nanti you habis belajar nanti, habis belajar ni tiba-tiba you balik. You buat reunion balik. You buat reunion, settle semua lepas juga buat reunion, tiba-tiba jumpa kawan you. So, dengar-dengar ada seorang kawan you ni pergi belajar dekat US. Konon lah belajar kat US, sambung kat sana. Tiba-tiba dia kata, oh kau kerja apa? Oh aku software engineer. Oh kau buat software? Aku buat software. Oh bagus kan kau buat software? Oh itulah okey kan. Aku buat software apa? Aku buat software kecil-kecil je, tak ada dah besar-besar. Apa tu? Aku buat software dog. Oh kau buat software dog? Oh gila weh, gempak weh, aku guna software kau. Gila nak beli mahal tak boleh, aku belilah kat Shopee. Awak rasa apa time tu? You jumpa kawan you buat software, tiba-tiba cakap aku tak mampu bila jenis, aku download kat Shopee kan. Kau buat bagus kan interface macam ni. Lepas tu komplain, kalau boleh cuba kau ubah ni. Awak rasa kawan awak tu menyirap ke tak menyirap? Mesti kita sendiri pun kita terasa sakit hati kan. Okay, that's why government dalam ke luar negara ke dan sebagainya, mana-mana country pun diorang dah enforce diorang punya law. Nowadays every single thing yang kita buat dalam bentuk digital harus ada dia punya special law yang akan jaga those yang buat benda ni. Bukan simply bukan macam dulu, masa zaman-zaman saya dulu memang tak, benda ni tak berjaga. That's why kadang-kadang orang penggiat filem ni kadang-kadang dia orang marah, tapi government kata kita tak boleh buat benda tu. Sebab itu benda tu adalah memang susah untuk dikawal. Benda ni tak boleh dikawal, Apa benda ni adalah physical, boleh suruh kat mana-mana. Nowadays because everything is online, alright? Everything goes online, okay? Dan one of the keywords dia bagi tahu, what goes up can never go down, will never go down. Ataupun satu lagi wording saya kata what has been upload gonna stay there forever. Okay, so benda ni sangat-sangat bahaya. Alright, okay. Apa benda yang you guys dah upload, dah you guys tak boleh take down. Apa benda you guys dah post, you guys tak boleh tarik balik. You buat macam mana pun memang takkan boleh. Try lah dalam dunia digital kita, memang takkan boleh. Masuklah you punya posting dekat you guys punya personal social media, termasuklah you punya email, termasuklah you punya status dekat WhatsApp, termasuklah yang message you forward tu dekat dalam WhatsApp. Every single things yang dalam digital memang you tak boleh return back. Memang tak boleh return back. Saya beritahu, sangat-sangat sorry lah. Okay, that's why nowadays you have to be careful. Be careful in everything. Every single thing yang kita nak post secara online, you guys kena be careful, because orang boleh track. Okay, you anytime, anywhere, senang je dia nak track. Because every single thing yang goes up on the internet akan ada address, dan address tu akan link back in the end of the day kepada you. Macam awak cakap lah, fikir secara logik, kalau saya post benda ni, saya bagi pada kawan saya, lepas tu kawan saya bagi kepada kawan saya tu bagi kepada kawan-kawan dia tu bagi kepada kawan-kawan dia, dan kawan dia pun bagi kepada kawan-kawan dia. Macam mana benda tu boleh track back balik kepada saya? Mesti orang akan tanya macam tu. Macam for example, you nak buat something viral, you pergi ambil message, you pergi distribute kepada 10 orang. Dekat 10 orang tu, setiap seorang tu distribute kepada lagi 10 orang. Setiap seorang 10 orang tu distribute lagi kepada 10 lah. Okay, macam apa tu, MLM lah. Ni 10 Alright, okay. So bila distribution dia buat macam tu, the first address of that particular post tu memang ada. So be careful. Gambar, ramai orang kata, tak apalah aku edit dengan Photoshop. Dia tak tahu sebenarnya dalam file gambar yang bila kita save tu, ada kita punya data yang disimpan melalui Photoshop. Dan Photoshop awak tu diinstal di komputer awak. Dekat komputer awak tu bila kita register, akan ada nama awak, akan ada IP awak, akan ada MAC address awak. Semua ada kat situ. So you buat dekat Photoshop, Photoshop akan record benda tu. Bila awak hantar gambar tu akan masuk dalam WhatsApp. Bila WhatsApp dia akan compress file sahaja, dia tak compress data.
You pergi push, dapat dekat SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Diorang akan buka balik awak punya file, dia akan track back balik, track sampailah kepada awak balik. Oh, ini pengguna dia, alamat dia dekat sini, dia punya Unify punya address dekat sini, internet line dia sini. Oh, betul mesti fikir, oh, kalau macam tu jangan pakai Unify, kita pakai internet mobile. Lagilah awak kena. Alright, okay. That's why sekarang ni kalau benda-benda yang cetak rompak ni sangat-sangat dia orang kata apa, ditakutilah oleh orang-orang sekarang ni. Alright, okay, sangat-sangat tu. Alright, okay. Alright, so far okay? Boleh follow? Boleh follow tak? Boleh sir. Boleh follow. Alright, okay. Kita go for break. Lepas ni kita continue lagi sikit tentang kita punya copyright. Kita nak tengok apa benda dalam negara kita ni cover, supaya awak akan tahu apa benda yang awak buat ni boleh awak claim jikalau ada orang salah gunakan. Alright, okay. So before kita go for break, saya nak call up every single name to ensure that you guys attend saya punya kelas. Alright. Okay, the first one, Aida Syahirin. Ada? Ada Syahirin, ada? Ada sir. Ada. Alif Yasin. Alif Yasin ada? Alif Yasin tak ada. Anis Safia? Saya. Alright. Inas? Saya. Alright. Isma Fatini? Ada sir. Alright. Mariam Jamila? Saya sir. Alright. Mio? Ahmad Faiz? Saya sir. Alright. Aiman Ashraf? Aiman Ashraf ada? Tak ada. Muhammad Hafiz? Ada sir. Apa yang ada? Saya sir. Apa? Nama awak apa? Hafiz. Muhammad Hafiz. Alright. Muhammad Afiq Haikal? Saya sir. Ya. Aku tengah buat kelas. Jap. Boleh. Sila duduk je. Muhammad Adam Fikri? Saya sir. Alright. Muhammad Aiman? Saya sir. Muhammad Aiman Syawal? Muhammad Aiman Syawal ada? Tak ada. Muhammad Ali Farhan? Saya sir. Alright. Muhammad Daniel Azrin? Saya sir. Muhammad Farid Irfan? Saya ada. Muhammad Haikal? Saya sir. Alright. Muhammad Ibrahim? Saya sir. Muhammad Khalid Hasif? Saya sir. Alright. Muhammad Mahdu? Muhammad Mahdu ada? Tak ada. Muhammad Najmi? Saya sir. Alright. Muhammad Yasin? Muhammad Yasin? Kejap. Muhammad Yasin ada? Tak ada. Nur Atira Salihah? Saya sir. Alright. Muhammad Iman Jannati? Saya sir. Nur Madia? Saya sir. Alright. Nur Quratul Ain? Saya sir. Nur Syafiqah? Nur Syafiqah ada? Tak ada. Rabiatul Izzati? Tak ada. Syekh Zulkarnain? Saya sir. Alright. Ada sir. Alright. Okay, kita go for break dengan set Prof Amin ada dia bagi kuliah kepada bukan bagi bengkel kepada pesara-pesara Oli, betul? Macam dia mengajar di kelas lah. Tapi dia tak nak set up macam ni lah. Cuma besar dia buat setting macam dalam kelas. Dia macam jangan di mandi lah. Mandi. Kalau ingat tak? Dulu KPTM buat master KPTM. Kan nak detection blender. Buat je tu. Tapi kabel seketul. Ini buat dulu. Ini buat
luar macam tu lah. Tapi kita boleh tambah peralatan dia. Tambah peralatan dan tambah kru, Tambah orang yang tu juga patutnya. kamera tu boleh apa kot. Tak benda tu cari budak PSH je, budak kamera je. Budak boleh tak payah, budak kamera macam mana dia nak jaga angle barang dia set up semua, senang je. Kita tak nak kamera tu kalau benda tu tak betul, maka sekali saya tak je. Betul. Kau benar kan? Cuma takut beberapa tempat dia nak cover kelas semua kan. Kelas tu betul-betul 8-10 cara masuk, 10 dengan cara juga masuk pergi bilik. Kalau hybrid mungkin setiap Aku fikirkan gaya yang macam interactive 3D dulu yang dah pakai remix tu pun hebat, tapi banyak kerja dah dapat. Contoh apa yang dia sebut kan, Prof. Amir sebut pasal carta graf naikkan tu naik ke dekat dia. Dia nampak macam 3D kan, tapi dia mesti ikut dia sebenarnya. Itu boleh buat, tapi jangan kat lecture yang mengajar tu besok kelas, pagi esok bagi slide. Memang tak dapat. tapi kalau nampak macam tu ramai. Dia kena budak tu dah macam tahu apa benda Prof nak mengajar. Orang yang handography tu kan. Time content. Boleh ke arah tu. Tapi kalau buat macam tu macam live biasa lah. Cuma nak cari tempat. Pemilihan dia senang nak foto gambar. Kami macam yang tu dia set up cara senang je. Itu nak kena kosong lah beberapa hari sebelum supaya macam tak boleh set up. Saya je lah. Saya lihat tu saya senang. Kalau 6 jam, kalau 4 jam. Bisa ada setengah. Pacak tu susah tu ini. Bini yang begitu selalu ada kedai tau. Bini yang begitu selalu ada kedai. Siapa je begitu. Masa kami nak buat Viva. Gaduh jugalah dengan Malaysia dan Viva dan kelas. Pasca lah. Nak ambil tarikh waktu tu. Dah tarikh tu kan Viva kan sedang datuk dan segi ataupun Prof keluar kan. Benda diorang dia tak ada, kita tak ada adjust. Diorang kata free baju tu. Tapi kelas macam tu. Yang kedai dalam tu rasa lah keluar. Tapi yang dalam kelas tu bukan je biasa doktor pun. Doktor ni, doktor tu kena kelas yang panggil. Jenis tu kena awal tu. Macam kat pasca. Itulah. Kalau Ustaz TV handle take over tu bagus. Boleh kita tengok karamah sampai-sampai betul-betul. Orang mana tu? Kalau misal speaker dan apa speaker pun. Saya nak belajar situ. Macam Rizal dari studio dia jaga tu. Dia dah catat sini. Orang studio dia. Dia studio. Rumah ni. Boleh studio. Tidak. Itu. Itu. Tak tahu mana dia sebenarnya studio. Itu. Tak boleh terus dia. Ada sebenarnya tak ada salah. Yang dah tahu. Cuma Betul, studio tu juga fokus kepada foto ke. dia banyak lebih foto. Dia rasa foto. Tapi tak tahu lagi rezeki. Cuma ni mana kan? Boleh. Jom, tuan ajak orang makan ni. Dia rumah. Rumah sana. Lalu. Macam apa? Minggu depan dah, minggu depan. Tak, kita je macam kat ni ngapain? Boleh. Minggu ni tentang biasa dah. Rabu Khamis, Rabu pergi shoot Idrisian dengan kedua, Khamis kita shoot yang Senggang. Senggang apa tu? Yang Jala tu. Jala tu Betul je, nak sampai buka puasa tu. ada dia makan puasa tu. Tapi buka puasa kalau 2 hari separuh hari kita sampai dah petang. Kami tak larang pun kita shoot petang buka puasa ni. Maksudnya bukan buka puasa tu tak ada hari lain, tak apa. Kita nak melahirkan semua. Buka puasa tu. Yang photoshoot tu photoshoot tu ke ada yang berbeza. Photoshoot kita corporate ke, photoshoot raya ke? Photoshoot tu profile. Profile tu dah letak memanglah ramai. Tapi kita ambil lah yang team yang ni. Satu technical, dua gambar ramai. Satu lagi team yang kita ni. Untuk profile yang seorang-seorang tu. Tugas apa tugas. Itu boleh tak? Itu yang ramai tu ada juga. Boleh. Kalau profile tu biasa letak
sampai ada background gambar tu nature lah dengan stand kamera sini, tapi kita propose susun lah. Mesti tepi tu ada kalau dapat nature things kalau ada. ramai tu, kita letaklah kita punya equipment, kelengkapan tu, kabel semua. Dalam green screen. Tak kalau ramai ada gambar mana dalam tu. cukup muat lah. Tak, itu masalahnya. Tak muat, tak cukup Nak muat. nak ambil panjang tu. Ramai. Tak muat kalau ada satu angle tu kita berapa orang? 10 orang. Hijau dalam Photoshop ni boleh crop juga kan? Boleh key. Tapi problemnya bila kita pakai lampu hijau, kita punya reflection dekat sini pun akan warna hijau. Walaupun kau pasti. Yang pasti akan warna hijau. Bila hijau, dia reflect hijau. Kita pula makin lama makin ke belakang dengan hijau, dekat dengan hijau. Sebab kita ramai kan. Itu yang perlu nanti. Melainkan cari satu sudut dari Melainkan cari satu part, confirm clear. Lepas tu Bagi foto gambar, bagi gambar. panggil semua orang, seorang bawa satu equipment, settle. Macam okey, cikgu bawa Stand, kamera, bawa bawa stand, apa benda, bawa pegang mesin, susun, tangkap gambar. So at least tahulah benda tu. Kan? Di mana? Mana yang saya cantik? Dalam wisas juga. Kan buat. Bukan saya tidak apa. Stage Audi tak? Auditorium. Stage tu dia lah. Bukan apa ni? Ni baru. Lighting okey. Bawa lighting nanti untuk gambar. Lighting tak bawa. Untuk foto dapat lighting ni ke? Dia pun bawa. Sebab benda tu gambar bukan yang kita nak key ni. Lighting yang sedia ada tu dah datang. Tapi lighting tu bawa sebagai prop. Lighting bawa sebagai prop. Tapi yang kita tengok dalam jenis Audi Dia tengok benda ni. belum. Saya dah tengok dah. Cuma yang tadi ada buat finishing belum. Mana-mana background okey, mana-mana set sudut okey. Yang mudah kita bawa kawan-kawan kan. Yang penting kau nanti kau nak crop gambar. Ini Audi tu jauh orang kalau benda ni sekian. Kalau bawah tu okey lagi. Kalau sudut mana-mana. Alah, tapi ambil gambar tu, yang aku template Photoshop crop dan gambar-gambar semua tu letak tepi boleh. Tapi nampak tak real lah. Nampak tak real lah tu. Tapi gambar instrumen tak apa. Kita bawa. Apa ni dalam minggu depan kita juga. Nanti discuss lah dengan dalam grup tu macam mana dia macam. Minggu depan kita nak pergi jadi, boleh jadi. Kita ada beberapa hari lagi untuk program ni tau. Program bila? 21. Minggu depan. Minggu satu lagi, selepas lepas. Tak minggu depan. Kita nak pergi ni minggu depan. Yang So, Prof ambil minggu satu lagi. Yelah, ada beberapa hari lagi. Terus tak logo tu nanti siapa lah. Logo tu. Nanti saya berusaha dengan dia ke Nak set up tu. Kena cakap set dengan pasca. nanti kita bincang. Ini Audi tu. Kalau boleh dapat Jumaat, Isnin, Selasa. Isnin, Jumaat, Isnin, Selasa dapat free. Itu kalau nak set up Isnin. Dia apa lagi? Rabu. Rabu Khamis. Isnin, Selasa boleh free. Tapi kalau pagi Selasa tetap cukup kan? Dia tak banyak equipment kan? Lighting, IT lah. IT lah bawa. Mixer. Mixer. Kalau nak senang, direct pakai kamera. Kan? Apa yang Ini switcher je. Dia streaming kan? Direct kamera. Kamera tu dia bawa audio masuk dalam switcher. Tak payah pakai mixer. Tapi kalau ada dua kamera, kena mixer juga, nak switching. Tapi kamera yang kedua tu kita pakai suara daripada mic. Itu maksudnya mixer kalau kena ada dua kamera, masuk mixer, mic ni masuk mixer dump straight terus keluar. Masuk yang tadi lah switcher tadi. Switcher yang aku pegang tadi, yang kecil tu. Itu je. Bisa kecil kan? Buat bisa kecil je. Tak ada bisa tak apa kan? Tak. Dua kamera. Dua kamera. Kamera pakai switcher je. Dua kamera masuk. Mixer pakai mixer je. Mixer. Mixer. Mixer pun pakai lah. Lepas tu switcher dia kan? dia punya grafik dia juga apa kena tu juga.
itu 4. Audio masuk 2. Terus ada satu lagi video untuk stream dengan dia, Zoom kan. Bila pakai dia kan, stream dia kan. Tak payah. Zoom terus kan. Zoom terus. Ada dua platform kan. Zoom terus. Kita tak boleh sini. Okey, boleh kita continue? Boleh sir. Right. Boleh sir. Okey. So, kita continue semula sikit lagi je, right? Okey. Tab. Alah. Sekejap. Okey. Okey, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Okey, so akta ni yang kita nak kena tengoklah. Okey. So dalam kita punya yang ni, alright. Okey, sebenarnya banyak benda yang di-cover lah. Okey, sampel pertama di bawah section 211 larangan terhadap pemberian kandungan jelik ataupun lucah. Okey. Dia punya statementnya, seseorang yang melanggar subsection kurungan 1 adalah melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya juga boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya sehari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Okey, ini adalah larangan terhadap pemberian kandungan jelik. Okey, macam for example, you guys ada gambar-gambar yang tidak sepatutnya, you guys pergi transfer pada orang, padahal pada you guys macam tak ada apa benda. Tapi once you guys kena tangkap, dan inilah akta yang akan dikenakanlah, salah satu sampel yang adalah. Okey, so dalam kita punya akta-akta tu ada akta-akta yang lain yang kita ada ni. Okey, so kita ada Akta Perbadanan Kemajuan Nasional Malaysia 1981, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Perkhidmatan Pos 2012, Akta Tanda Tangan Digital Signature pada tahun 1997. 1997 dah ada akta untuk tanda tangan digital dan juga akta akta perlindungan data peribadi 2010. Alright, okay. So this adalah kita few of acts yang ada dekat dalam kita punya law kita, dan kita untuk bahagian kita ni kita terjurus kepada Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
Okey, yang di mana akta kita ni dan kita punya law ni di bawah SKMM atau MCMC ya, Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. So in case if like say you ada apa-apa something wrong dengan you punya tu, kita boleh refer to SKMM lah. Alright, okay. That's why kalau awak perasan, every single each digital devices yang you guys beli akan ada ini punya logo. Apa benda-benda yang ada connection, yang can make connection. You punya laptop, you punya iPhone, you punya Android, you punya apa tu smartwatch yang boleh telefon, you guys punya drone, anything that yang boleh ada connection, yang ada digital dan sebagainya, semua kena ada pelepasan daripada SKMM. Nah, you guys tak boleh seludup benda tu. Bila you guys seludup benda tu, dia boleh consider benda tu adalah benda haram yang kita bawa daripada luar negara. Berkemungkinan juga dia boleh kata itu adalah tracker daripada pengintip-pengintip luar negara, dan you guys akan boleh ditahan lah kerana bersubahat dalam membantu negara-negara luar mengintip negara Malaysia. That's why kadang-kadang orang seronok beli barang-barang apa ni, barang-barang yang seludup ni, yang tak masuk dekat Malaysia ni. Tapi sebenarnya you guys boleh didakwa di bawah akta atau apa tu, penggunaan barang-barang yang tidak didaftarkan di bawah kerajaan Malaysia. That's why kena ada. That's why kadang-kadang benda ni terjadi apabila, kadang-kadang you guys tengok, perasan tak, apabila ada telefon baru keluar, selalunya Malaysia ni akan dapat lambat. Oh, dekat US dah launch, dekat sini dah launch, komputer baru ni kat US dah launch, dekat sini dah launch, dekat Malaysia 3-4 bulan baru sampai. Alright, kenapa jadi macam tu? Because of dia orang kena go through, masuk dekat SKMM dulu, kena register, dia orang check every single spec yang ada semua, dah confirm, baru dia orang akan luluskan, baru dia akan lepaskan untuk masuk sebagai ending kepada kita lah sebagai pengguna. Dia tak boleh simply ambil, okay pak terus jual, tak. Dia orang kena double check dulu. Sebab berkemungkinan device-device yang orang luar tu hantar sebenarnya untuk digunakan sebagai alat intipan kepada kita dekat negara kita. So kita tak boleh nak orang kata apa, ambil mudah lah benda-benda tu. That's why kadang-kadang slow dia masuk. Tapi nowadays saya tengok makin lama dah makin laju, because apa? The first time tu dia akan nak cuba gain trust. Okay, dia nak tahu okay company ni apa tu liable ke tidak liable. Okay, so after a few products yang dia orang keluar tak ada masalah pada sebagainya, okay, the next upcoming product tu insya-Allah akan jadi lebih cepat dan sebagainya lah. Alright, okay. So benda-benda yang di cover di bawah kita punya akta. Okay, kita ada literary work, okay, kita ada musical, kita ada artistic work, kita ada filem, kita ada sound recording, dan kita ada broadcasting. Okay, so kesemua benda-benda ni adalah yang tercover dalam kita punya apa ni, kita punya ni. Saya rasa ada lagi bawah ni, tak silap saya. Sekejap saya check. I think that should have. Ada lagi tu. Sekejap saya kecilkan dia punya numbers. Sorry. Tak boleh. Okay. Dia terus macam ni. Sekejap saya adjust sekejap. So at least you guys nampak. Okay, sekejap. Okay.
So benda-benda ni lah. Okay, tadi kita broadcast, lepas tu derivative work dan juga publishers edition. Publishers edition ni adalah buku. Okay. So now apa benda yang kita tulis, apa benda yang kita karang, apa benda yang kita buat novel dan sebagainya, benda tu juga diconsider sebagai copyright. Awak tak boleh ambil orang punya write up. Katalah macam for example, you nak buat something write up, you nak buat write up kat you guys punya Instagram, you nak buat write up kat you guys punya Facebook dan sebagainya. You pergi cari orang punya dekat website mana, you copy, you paste. Itu salah tak boleh. Sangat-sangat salah. Sebab kalau awak dapat detect, kalau dia dapat detect, dia kata ini write up ni macam mana tengok je ni, siap, awak confirm akan kena saman. That's why sangat-sangat berbahaya sekarang ni alright, okay. So benda-benda ni lah akan di cover. So kita buat music, kita tercover dalam kita punya musical works. Alright, okay. So apakah punca-punca adanya masalah copyright issue ni? Alright, okay. So first, kita macam tadi cakap tadi lah, menggunakan orang lain punya hasil kerja. Kita duplicate ataupun kita copy tanpa kebenaran daripada the owner ataupun orang yang asalnya. Kita jual, kita claim, kita kata itu kita punya sedangkan itu adalah orang punya. Kita reproduce balik. Maksudnya kita reproduce, kita cetak rompak orang lain punya kerja dengan orang kata apa, berharapan untuk kita gain some money, kita dapat duit. Okay, ataupun download apa-apa content dekat internet tu without the original owner punya permission. So benda ni lah yang menyebabkan copyright berlaku. You buat filem, orang download, you marah. You jual ni, orang download, you marah. You buat video, tiba-tiba ada orang ambil video you, dia potong, dia masuk dalam YouTube dia kata dia punya. Right, so benda-benda ni lah yang dikatakan copyright. That's why untuk bagi mengelakkan benda ni tidak berlarutan dan ada attar dia, that's why lah kita ada attar yang orang untuk cover. Okay. Dekat isu yang berlaku pada YouTube. Okay, YouTube if like say kita kadang-kadang bila kita buat video, kita suka letak lagu-lagu artis yang kita minat, lagu-lagu yang tengah trending dan sekarang ni dan sebagainya. So every time bila kita detect, every time bila kita letakkan lagu artis, YouTube akan detect tau, sebab dia ada algoritma dia. Dia ada dia punya waveform. Dalam library dia ada waveform. Bila detect ada waveform yang sama dengan kita punya music tu, dia akan consider that lagu tu adalah sebenarnya lagu yang telah di-declare sebagai copyright. So either dia akan bagi option you take down you punya video, okay, ataupun you claim dispute. So ada dua option. Dia tak akan take down terus. Dia akan minta you claim dispute. Apakah yang dikata claim dispute tu? Maksudnya for example, if like say kita sebagai orang yang menghasilkan konten tu, kita kata tak, lagu ni adalah saya punya dan lagu ni saya nyanyi sendiri. Bukan ni. So you guys kena claim dispute. Beritahu pada YouTube mengatakan, oh ini adalah sekian kan. Ataupun you guys memang dah dapat permission daripada owner artis tu. So you guys kena provide, dia ada satu macam surat daripada artis tu membenarkan you menggunakan lagu dia untuk you punya video. Barulah you punya yang simbol untuk sound tu takkan terpadam. Kalau tidak, dia akan bagi tahu either dia akan mutekan you punya that portion of you punya video tu. Okay. So tak best lah orang tengok video you, orang tak dengar sound kan. So you guys boleh buat. Itu yang YouTube buat pada sekarang ni lah, yang mana dia memudahkan user kita lah. Kita juga ada platform-platform lain. Kita ada Vimeo, YouTube, Facebook, tempat-tempat ni yang di mana kita boleh upload kita punya konten lah. Okay. So sedikit ethics dan juga dalam producing audio dengan video. Okay, benda ni kita kena tahu okay, kita punya etika. Okay, kena alert dengan current issues. Current issues seperti benda-benda yang tengah trending sekarang ni. Kena tengok the positiveness dan juga the negativity yang ada. Kalau kita buat juga, apa akan jadi. Always kena alert dengan current issues. Alright, sebab sekarang ni dunia terlampau pantas. Okay, dunia terlampau pantas dan judgemental orang terlampau mental. Ini saya bagi tahu clear judgemental orang, cara orang judgement people nowadays is not exactly how they should be judged. Okay, dah berubah. Maybe now you see your good friends, maybe oh kau ni okay. Sekali one time dia buat silap je, bam,
Semua orang akan start ban dia. Why? Because of the way of people judge that particular person on that particular scene, on that particular punya cases. But you as dia punya friends, you dah kawan dia lama, you tahu dia takkan jadi macam ni. Dia not supposed to be like this. Tapi how you gonna explain to the people out there, orang kat luar sana yang judgement dia orang dah memang siap macam tu. So always be careful. Alright? Okay? So put aside any personal interest. Dalam apa benda kita buat, tolak personal interest. Jangan combinekan personal interest dalam kita punya work. Okay, jangan combinekan personal interest. Maksudnya you nak buat ni untuk duit ke, you nak buat ni untuk ni ke, something, tolong. Okay. Lepas tu stay away from any sensitivity issues. Alright, any sensitivity issues. Religious, kita punya politics. Lagi for example kita ada anything that sensitive during that time, avoid. Jangan buat. Cakap, ini content. There's no such thing content. There was a lot other things that can be content. Tolong jangan buat that kind of punya things. Okay. Nanti you guys sendiri akan memalukan. Okay. Okay, use appropriate words and pronunciation dalam you guys punya content. Okay. Ni etika lah, guna appropriate punya words. Okay, bukan kata tak boleh guna kau, boleh guna kau, tapi please use orang kata a proper punya words. Jangan you guys guna semua all the banned word punya words. Alright, okay. Alright. Never produce an adult video punya movie. I think this should be never happen lah. Okay, untuk you guys. Okay. Alright, hopefully I'm see none of you guys involved dalam benda ni. Okay. And lastly, jangan copy, pirate ataupun steal other person punya works. Okay. Macam kita discuss early tadi. Jangan kita adalah penggiat seni, tiba-tiba tanya kawan kata, aku tengok movie kau ni aku download. Apa you rasa? Orang tak appreciate. Terasa sakit hati. Kenapa? Penat-penat aku buat supaya kau boleh tengok movie, tapi kau download. Dia akan reflect balik lah. Kenapa jadi tu? Sebab dulu aku pun download movie, tapi aku tak download movie Malaysia, aku download movie orang luar. So memang kita tahu kita download movie orang luar takkan ada reflect, tapi because of benda tu jadi kat Malaysia, so dia akan reflect pada kita juga sebenarnya. Alright, okay. Alright, so far okay, boleh faham tentang kita punya tu. Alright, okay. So far okay, yang ni boleh follow? Okay. Alright, okay. Lepas tu full respect others punya pride dan privacy, respect other dan protect special protection of minor, respect others punya reputation, respect others right of publicity. Ini sangat-sangat penting Respect others right of publicity. Apa yang dikata dengan ni respect other right ni? You guys duk buat konten. Ni zaman-zaman cerita orang nak konten, orang gila konten. You dah buat konten, tiba-tiba tu kita, oh jomlah kita buat. Ada aku jumpa pakcik ni. Kau tolak pakcik ni, bagi dia jatuh. Lepas tu aku buat macam gaduh-gaduh, lepas tu aku rekod. Lepas tu kita shoot. Tak, jangan. You guys kena faham rights of publicity. Tak semua orang nak diri dia orang ni berada secara publicly. Always. Kadang-kadang kita dengan member kita dalam bilik pun sama. Tangkap gambar member yang tak pakai baju, tangkap gambar member tengah mandi. Bagi kita okay, having fun lah. Benda simple engkau mandi je kan kau. Betul. Dia mandi, tapi itu adalah dia punya rights. You tak boleh cross over. Because of nowadays, macam saya bagi tahu dulu orang zaman dulu orang kampung boleh mandi, orang kampung boleh mandi kat bilik air luar tau. Tahu tak bilik air luar? Pernah balik kampung kan? Semua pernah balik kampung kan? Pernah ada kampung kan? Kampung yang kampung betul lah. Kampung yang di mana awak nak pergi bilik air tu dekat luar, bukan dekat dalam rumah. Pernah ada tak? Ada kan? Ada. Right. Okay. So you bayangkan orang kampung boleh mandi dekat bilik air luar, daripada rumah tu nak pergi ke bilik air tu boleh pakai kain je, boleh berkemban tau. Orang lelaki boleh buka baju. Nowadays orang nak pergi ke bilik air pun orang pakai baju full suit. Sampai bilik air baru buka. Kenapa? Because of there's no privacy. Every single thing is a content. Every single thing is a content. Right? So people scared of that. Apa yang akan jadi? Because maybe from the perspective of your friends,
Dia akan rasa, oi benda ni funny. Okay. Tapi whenever bila dia upload, kita tak tahu what's gonna happen to the perspective of others gonna see. Maybe lah katalah for example, you dengan kawan you duduk serumah, selalu berpumpam, right, something like that. Okay. Dan suddenly tiba-tiba you post gambar, you post video kawan you dekat dalam toilet. Kononnya macam nak prank lah kawan you prank. Sekali tiba-tiba you bagi you funny, tapi bila naik dekat online, orang tengok kat TikTok, orang tengok dekat Instagram, tiba-tiba parents dia tengok, tiba-tiba family dia tengok. So what dia gonna explain to dia punya family? Apa dia nak cakap? Takkan dia nak cakap prank? Dalam bilik air ni cakap, takkan kau tak tutup pintu? Takkan tak ada TV ni? Selama ni mak bapak ajar macam ni nak ni, takkan tak tahu? Dia dah akan jadi lain. So there was a lot of other questions yang dia nak kena answer because of this simple clips yang kawan dia buat, because of content. So always respect. Macam saya, every time bila saya jumpa orang, saya akan tangkap gambar. Saya tanya dulu, boleh tangkap gambar? Boleh. Boleh tangkap video boleh. Jumpa dengan artis, tanya dia boleh tangkap gambar? Boleh tangkap video? Boleh. Dan saya akan tanya, boleh post tak? Dan dia always mention, dia kata okay, boleh post, tapi jangan post sekarang, sebab nanti risau orang tahu lokasi saya dekat mana. Selalu macam tu. Kalau saya jumpa dia, boleh tak aku post? Boleh aku post? Kau nak post boleh, tapi kau post lepas pukul 12. Dia bagi tu post lepas pukul 12. Sebab dia orang tak nak ada publicity tahu dia orang ada kat lokasi. Selalu macam tu. So always respect people. Tanya orang dulu, oi boleh tak aku ambil gambar kau? Boleh tak ni? Jangan simply because of content, you buat beyond of you guys punya boundaries. Ingat for those who yang kena prank dan sebagainya, orang cross over you punya rights, you have the authority untuk pergi reports. Tapi as a friends, takkan nak report kawan you kena penjara, you habis combo, dia tak ada duduk dalam penjara, betul? So always lah, sebab jangan because of the simple punya things you bergaduh dengan kawan you. Tolong jaga diri masing-masing. Okay, alright. Okay, lepas tu follow the video service provider guideline. Apa yang YouTube, macam tadi YouTube kata jangan ambil orang punya, jangan copy orang punya dan sebagainya. Provide, okay, follow dia punya guideline. Okay, be transparent, show respect the truth and the facts. Okay, show respect the truth and the fact. Jangan kalau macam for example you guys buat simply you guys punya fact sendiri. Alright, okay, you bagi tahu tayar kereta tu flat, tak, tayar kereta tu bulat. Tak, tayar kereta tu flat. Okay, jangan buat you punya assumption sendiri. Tengok, kaji dulu, fikir habis-habis, baru keluar you punya own statement. You nak kata Apple itu petak. Okay, kalau you Apple itu petak, you buktikan Apple itu petak. Jangan simply cakap Apple itu petak. You have the truth, you have the scientific punya explanation, then you go ahead. Kalau you just kata, oh this is my own thought, this is saya punya site, saya punya Facebook, so katilah saya nak cakap apa, then you are on the wrong track. Tolonglah. That's why dia bagi tahu respect the truth. Alright, okay, boleh guys? Boleh sir. Alright, okay. So enough for today. Itu adalah sedikit tentang copyright. You guys nak tengok lebih detail sebagai you guys punya copyright tu, dan you guys boleh tengok dekat on the net. There was a lot of things, tapi this one is more on focusing kepada kita punya Malaysian punya site sahaja. Alright, okay. I think that's it. Before you go, saya nak bagi assignment. Alright, saya nak bagi assignment. Saya akan tunjuk dulu what kind of assignment that saya akan bagi. Remember tak last time saya ada bagi tahu kita akan divide into a 6 group. Ada kan? Yang akan ada satu group tu akan ada 4 orang. 4 orang ke berapa orang? Betul 30. 6 kali 5 30, betul. Ada 6 group. Satu group tu akan ada 4 orang. Satu group tu 5 orang, tapi satu group tu akan ada 4 orang.
Okey, saya tunjuk ni dulu. Okey, ini adalah you guys punya first group assignment. Okey, so total marks adalah 30. Satu group ada 5 orang. Kelas ni ada 29 orang. So akan ada 5 group yang akan ada 5 orang. Satu group yang akan ada 4 orang. Alright, okay. So dekat sini ada 6 tajuk. So harmoni, melodi, key, texture, form dan juga tempo. So satu group yang dah ada group, pilih satu tajuk. So what you guys need to do is you guys go to the internet. You guys pergi kaji tajuk yang you guys pilih satu saja untuk setiap satu group. Okay. And then find you guys punya research. Do you guys punya research well. Tengok melodi sebab what, apa itu melodi, what is the reflection of melody, macam mana dan sebagainya, key, everything yang saya bagi ni adalah semua berkaitan dengan kita punya music. Alright, okay. So dia akan ambil masa 2 minggu. Selepas 2 minggu you have to present. That means now adalah minggu yang ke-6. You guys akan return balik pada minggu ke-8. You guys kena present, in which to be confirmed before seminggu sebelum you guys balik raya. You guys kena present ni dulu. Alright, okay. So you guys kena study dan juga do research. Dan research you guys kena implementkan dalam you guys punya PowerPoint. Tak kisahlah any others punya presentation punya apa ni method lah yang you guys nak pakai. PowerPoint ke, you guys nak pakai apa tu, apa satu lagi tu saya lupa yang ada kat online tu, mana-mana lah, as long kan you guys ada presentation punya aids lah. Okay, so you guys kena pakai. Dan bawah ni adalah markah yang saya akan ambil kira daripada you guys punya tu: content, creativity, teamwork, presentation, organisation dan juga included description. So the max is gonna be 5, the lowest is gonna be 0, is none. Alright, so apa you guys kena buat? Alright, okay, so you dalam kelas decide dulu what you guys punya team members punya, which person in your team members are your guys punya team members. Okay, lepas tu dah dapat team members, pilih tajuk. Dah pilih tajuk, ambil you guys punya team members dengan nama tajuk tu, post dekat dalam group Telegram. Sekian, nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, nama 5, group 1. Okay, tajuk apa? Maybe for example kata, group 1 yang ambil tempo. Okay, group 2 nama Ali, Ahmad, Sofia, Pika, Anis. Group 2 tajuk dia apa? Texture. You post dekat dalam group Telegram. Once you guys post dalam Telegram, dan itulah confirmation you guys punya tajuk. Kejap lagi saya akan post you guys punya ni dekat dalam you guys punya Google Classroom. Untuk soalan tu you guys tengok balik. Alright, okay. So far ada soalan tentang group assignment? Ada soalan? Tak ada, faham je. Semua faham Alright, okay. So kalau tak ada apa, saya rasa itu saja. Nanti saya juga akan upload you guys punya slide tadi untuk you guys refer balik dalam kita punya Google Classroom. Alright, okay. Dengan itu kita sudahi kelas kita dengan surah An-Nas. Alright, okay. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you. Boleh saya tahu tak siapa kena Alif? Alif Yasin. Saya, sir. Ada? Saya. Awak? Alif Yasin. Asal tadi saya panggil tak ada? Apa dia? Tadi saya panggil nama awak tak ada? Tak nyaut pun? Oh, ya ke? Sebab saya masa dia buat tadi, saya berbunga dia semua masuk kelas. Sorry, sir. Alright. Baru nak roger. Alright. Siapa kenal tadi Muhammad Manduh? Ada? Ada. Tadi saya panggil tak ada. Sejam lah. Dekat ni apa? Ada memo dalam taman ni, memang taman saya ni memang tak ada elektrik satu taman. Alright, okay. Lepas tu tadi bateri nak habis kalau saya keluar. Okay, alright. Alright, okay. Itu saja. Thank you guys. Thank you, sir. Sir.
Alright, thank you sir. Thank you. Alright, okay. Thank you Yasin.